السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. Pengerusi dan jawatankuasa masjid Felda Matayak, seterusnya Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak rahimakumullahu jami'an. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kesempatan pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menghadiri majlis ilmu. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. مجتمع قوم في بيت من بيوت الله. Tidaklah satu kaum itu berhimpun di rumah Allah, daripada rumah-rumah Allah, di masjid, di musalla, yang sedang membaca kitab Allah dan mempelajari akannya. Dia belajar macam kita berhimpun pada malam ni, dan bukan duduk saja-saja, tapi kita sedang membacakan ayat-ayat Allah dan memahami isi kandungan dan intisari ayat. Melainkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada setiap kita ini as-sakinah, ketenangan. Sebab itu tuan-tuan, bila kita masuk kelas-kelas pengajian ni, kuliah maghrib ke, ceramah ke, tenang tuan-tuan. Bukti tenang tu, di rumah susah nak tidur, main masjid senang nak tidur. Punya tenang. Dia punya hangguk tu. Ya, tenang. Kan dia punya hayun sampai 2-3 kali lagi tenang. Tapi bukan masjid ni lah. Masjid ni saya harap jangan tenang sangat lah. Tuan-tuan lah. Tenang sikit-sikit tak apa. As-sakinah, Allah limpahkan pada kita ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan Allah liputikan kita semua ini dengan kasih sayang. Kita tak akan dapat rasa kasih sayang seenak kita berada dalam rumah Allah ketika menuntut ilmu. Kita akan rasa kasih sayang. Tengok saling kita ni, oh, penuh dengan kasih sayang. Tadi kat luar ni macam nak tumbuk, nak bergaduh lah. Pasal duduk kat kedai kopi ni sembang pasal politik sikit kan. Oh, dia naik angin lain macam. Ya, orang muda dia cerita pasal bola. Oh, nak angkat, sampai nak angkat bakul, yang nak angkat bangku lah. Tapi mari masjid ni, dia akan buangkan semua perasaan itu dan akan menambat rasa cinta dan kasih sayang sama kita. Wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah, dan dikelilingi oleh para malaikah. Wa dzakarahumullah fi man 'indah, di mana kita sekarang ini sedang berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan menuntut ilmu, dan alhamdulillah kesempatan pada malam ini saya diberikan peluang oleh Jabatan Agama Islam, dan kita ada saluran hari ini, ada TV masuk masjid TV Suara Sunnah. Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu. TV Suara Sunnah. Jadi apa tu?
Jadi iyalah TV suara sunnah tu maksudnya kena buka Facebook lah. Kena buka Facebook lah dia buka TV. Orang tuan-tuan pergi tengok pula channel. Mana dia ada TV Hijrah, TV 3, TV 9, TV sunnah ni tak mana. Maksudnya channel TV di Facebook. Hari ni semua orang dah pakat tengok ni, anak-anak kita pun pakat tengok. Ni banyak lagi daripada tengok TV. Jadi kalau Facebook kita ataupun kita duk scroll ni banyaknya pengajian ilmu, masya-Allah baguslah. Antara inisiatif Jabatan Agama Islam Perlis, dia lambakkan program-program keagamaan, program motivasi, program penerangan. Ni untuk peringkat daripada peringkat anak-anak sampai peringkat remaja, retua semua dapat. Supaya kita dekat dengan pendidikan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Malam ni banyak cerita sikit bab Quran. Tajuk kita malam ni pun, andai kata ini adalah ayat terakhirku. Tajuk dia kan. Ini tajuk macam novel punya tajuk lah. Andai kata ini ayat terakhirku. So para hadirin, saya nak ambil lah ayat kita ni. Kita tak tahu apa ayat yang turun terakhir kat kita. Memang kita bukan Nabi, ataupun kita tak tahu apa ayat terakhir yang kita baca, sebab kita tak tahu bila kita nak pi. Kita tak tahu. Tapi yang pasti ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi SAW itu ada. Ayat yang terakhir yang diturunkan kepada junjungan besar baginda Nabi SAW itu pasti ada. Pasal Quran yang kita duk pegang ni lengkap dah. Jadi tuan-tuan, apakah ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi kita SAW? Ayat mula, saya rasa ramai reti, anak kita, adik-adik kita ni pun reti. Apa ayat mula yang diturunkan kepada Nabi? Ingat lagi tak? Kita ramai anak-anak kita datang ni, kita ra'i kan. Apa dia? Surah Al-Alaq kan? Iqra. Kita baca sama-sama nah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Itu surah Al-Alaq. Bukan satu surah tu turun awal. Ada beberapa ayat, sebahagian mengatakan 1:5, sebahagian mengatakan 1:6, sebahagian mengatakan 1:10, pelbagai riwayat. Tapi sebahagian daripada ayat dari suratul Alaq ini diturunkan kepada junjungan besar Nabi SAW ketika mula-mula turunnya wahyu. Itu semua kita tahu. Betul tak? Cerita panjang lah tu. Yang Nabi duduk kat Gua Hira, kemudian Jibril datang menyerupai manusia. Dia kata Iqra. Nabi kata ma ana biqari, aku tak boleh baca.
Iqra ma ana biqari, diulang beberapa kali, aku tak boleh baca. Kemudian diajar oleh Jibril alaihissalam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mic ni tak apa-apa kot, kejap ada kejap tak ada. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia daripada segumpal darah. Itu cerita ayat pemula, ayat mula-mula turun. Hari ni tajuk dia apa ayat terakhir? Ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ya ayat terakhir? Siapa tahu? Kita macam sembang-sembang kot malam ni nah. Ayat terakhir sekali pada Nabi kita. Siapa tahu? Adik tahu tak? Kat sekolah tak belajar? Baru nak belajar Ustaz, guru tu dah pi lah. Itu macam cerita apa? Piramli tu. Tak ada nak belajar, guru dah pi lah. Ni dah belajar. Malam ni kita belajar. Apa ayat akhir? Menurut ulama ahlul ilmi, antaranya dirujuk dalam kitab Manahil Al-Irfan fi Ulumil Quran. Ada 8 pandangan ulama. Nanti saya akan cerita yang mana lebih tepat. Ada 8 ayat yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat yang terakhir turun. Ada 8 ayat. Salah satunya apa? Kalau ceramah Ma'al Hijrah selalulah ceramah pasal ayat terakhir ni. Apa dia ayat yang selalu yang kita selalu dengar? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kan? Hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah menyempurnakan, aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redha Islam itu menjadi agamamu. Ini salah satu pandangan ahlul ilmi yang mengatakan ini ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi ketika berlakunya Hajjatul Wada', khutbah yang terakhir Nabi ketika mana berada di Arafah. Jadi bila sahabat dengar ayat ni, dia orang kata, Islam dah sempurna, Quran dah habis dah, wahyu Quran ni dah selesai. Maknanya Nabi akan meninggalkan kita. Jadi sahabat-sahabat dah dapat signal dah. Yang paling sedih sekali antaranya Abu Bakar dan juga Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Depa paling sedih lah pasal turun ayat ni. Dah ujung-ujung. Okey, adakah ayat ni yang ayat terakhir? Ini salah satu pandangan. Jadi kita tengok pandangan Syekh besar ni yang berkaitan dengan ilmu Quran ini, namanya Syekh Muhammad Ra'fat Sa'id. Dia kata ayat ni bukanlah ayat terakhir, kerana ianya diturunkan di Arafah sewaktu Hajjatul Wada', haji yang terakhir pada tahun ke-10 Hijrah, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat setelah 80 malam. Artinya 2 bulan lebih lagi baru Nabi wafat. Sedangkan ada ayat yang terakhir lagi. Berapa hari sebelum Nabi mati tu, Nabi meninggal tu, Nabi wafat tu, ada lagi ayat yang turun. Ya, ayat ni al-yawma akmaltu lakum dinakum 80 hari. Dia antara ayat-ayat yang terakhir. Antara. Tapi ada lebih terakhir lagi. Ini pandangan ulama yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran, ulumul Quran. Begitu juga disebut oleh Syekh Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani, Syekh Imam Ibn Jarir At-Tabari juga menyatakan perkara yang sama. Ini ulama yang lebih dahululah, salafun salih.
Lain, itu satu ayat. Juga disebutkan antara ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayat 278 surah Al-Baqarah, ayat riba. Ayat riba. Ini dikatakan juga ayat yang terakhir kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi ayat tu? يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah, jangan menuntut lagi saki-baki riba yang masih ada pada yang berhutang itu, jika benar kamu orang-orang yang beriman. Ini menurut Ibnu Abbas ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut Ibnu Abbas. Ayat pasal riba, tuan-tuan. Riba ni apa dia? Riba ini adalah amalan jahiliyah. Riba al-jahiliyah, amalan orang-orang jahiliyah yang berikan pinjaman, dibagi pinjam duit, lepas tu bila nak bayar balik dibayar lebih daripada kadar pinjaman. Namanya riba. Sebab tu tuan-tuan, riba ni memang membawa bencana kepada manusia. Hari ni berapa ramai orang kahwin. Orang kahwin, sepatutnya lepas kahwin tu dia tidur atas riba. Riba orang rumah lah. Tapi apa yang berlaku, sampai bercucu cicit pun duk berpegang lagi dengan riba. Bukan lagi riba dah, riba. Hilang keberkatan dalam rumah tangga. Kesan daripada duk pinjam dengan cara riba, dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah turunkan ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah, jangan menuntut lagi saki baki riba. Jangan ambil daripada baki riba. Ayat 278. Riba ni berleluasa tuan-tuan, sehingga antara disebut oleh Nabi SAW berlaku di akhir zaman, di mana manusia menganggap dosa riba itu ibarat debu yang berterbangan. Debu berterbangan ni macam mana tuan-tuan? Memang dah ada lah, lah ni pun kita duduk masjid ni berdebu. So debu ni kita dah buat tak peduli dah. Punya rasa tak ada apa ada riba tu. Buktinya, cuba kita tengok hari ni. Tengok kita hari ni, sekeliling kita hari ni lah, termasuk diri kita lah. Kalau berurusan dengan bank tu, dah tak tanya dah halal ke haram, jual beli ke riba, tak tanya dah. Asal dapat duit je kita ambil. Sedangkan itu riba. Tuan-tuan, cuba tengok sekeliling kita. Kalau orang pi masuk kedai arak, woi itu kita tahulah. Kita pakat-pakat perayun lah, kata tak boleh, arak haram. Masuk kedai judi, main mesin, cuci sana, cuci sini. Sebahagian menganggap berat, jangan, judi-judi ni haram, berat, jangan. Tapi bila orang masuk ke bank yang berunsur riba, dia ambil hasil riba, dia makan riba, dia perolehi faedah riba, tak ada siapa pun kata, jangan makan riba. Jarang orang duk sebut. Jarang orang duk sebut bab ni. Sebab itu dianggap dosa riba itu akhir zaman seolah-olah dosa yang tak ada apa-apa. Kata Ibnu Abbas, ayat yang berkaitan dengan riba ini adalah ayat yang terakhir diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat dua ayat lah. Pandangan yang ketiga mengatakan ayat yang terakhir diturunkan kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayat yang dekat-dekat dengan ayat 278. Lepas ayat 278
279, 280, 281. Ini ayat terakhir. Seperti mana yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Alusi juga. Pandangan ini adalah pandangan yang kuat daripada sahabat yang besar yang bernama Sa'id ibnu Jubair radhiyallahu anhu. Sebab ayat ni turun 9 malam. 9 malam sebelum kewafatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. 9 malam. Yang tadi 80 malam, yang ni 9 malam je. Apa ayat dia? Ayat dia berbunyi, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Apa maksud ayat ni? Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara kiamat. Ayat cerita pasal kiamat. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Yang ada pada kamu akan dikembalikan kepada Allah. Apa sahaja yang ada pada dirimu, bila berlaku kiamat, semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Harta kita, anak kita, mak ayah kita, adik-beradik kita, tanah kita, felda kita, semua ni, relung yang kita duk ada ni, termasuk diri kita, akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara kiamat, yang ada padanya kamu akan dikembalikan kepada Allah. Dan setiap kamu akan disempurnakan balasan bagi tiap-tiap seorang menurut apa yang telah diusahakannya. Kita semua nanti dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap apa yang kita lakukan. So kalau tengok maksud ayat ni, sangat dekat dengan apa yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kewafatan baginda Rasul. Sebab itu kebanyakan ulama mereka cenderung mengatakan ayat ni ayat yang terakhir. Tuan-tuan pegang ayat ni. Ayat ni 281 adalah ayat yang terakhir. Kita baca sama-sama. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini ayat yang terakhir. Dia pegang. Lepas ni kalau kat sekolah pergi tanya, kena jauh. Kena jauh macam ni. Kalau sekolah tanya, maka bolehlah jawab nanti, kan? Apa ayat yang terakhir? Jangan jawab qul a'udzu birabbin nas. Kat sekolah bila soalan ni tanya, ramai duk jawab apa ayat terakhir? Qul a'udzu birabbin nas. Kan? Bukan qul a'udzu birabbin nas tu ayat terakhir ataupun surah terakhir. Ayat yang terakhir adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 281. Itu ayat yang terakhir. Jadi para hadirin, banyak lagi lah pandangan ulama yang lain. Kita pegang yang tu lah. Selesai yang tu. Kan saya cerita banyak orang duk kalut, tak mana satu, yang mana satu ustaz ni, yang mana satu yang terakhir ni. Itu ayat 281. Itu ayat terakhir. Sana ada pandangan lain mengatakan surah An-Nisa yang cerita pasal kalalah, iaitu tentang miras. Ada yang kata surah yang cerita pasal hutang. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin. Juga ada yang sebut ayat daripada surah At-Taubah ayat 128 yang cerita pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi yang ayat terakhir yang kita cenderung, yang kita pegang adalah ayat 281. Nampak tak? Itu ayat terakhir yang turunkan kepada Nabi. Tajuk kita hari ni apa ayat terakhir kita?
Ayat terakhir yang kita baca, agak-agak tuan-tuan kita tahu tak apa ayat kita terakhir? Siapa pun tak tahu apa ayat dia terakhir. Tapi kalau orang itu dia orang yang menjaga salatnya, sama ada solat fardu ataupun solat sunat, dah pasti ayat terakhir dia apa dia? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat terakhir dia. Dia mati sebagai orang yang melakukan salat. Dia mati dalam keadaan dia menjaga agama dia. Dia mati dalam keadaan orang yang menjaga salat jamaahnya. Sebab itu satu kemuliaan yang cukup besar, kita mati dalam keadaan husnul khatimah besar. Sehingga Nabi sebut, apabila kamu menyaksikan satu orang dia berulang alik dari rumah dia pergi masjid, dari masjid balik rumah balik, lepas tu ulang balik pergi masjid. Mana orang ni kaki salat, orang ni rajin dengan salat dia, falyashhad lahu bil iman, kata Nabi, maka saksikanlah dia bahawa dia ni orang yang ada iman. Jadi kalau dia mati tuan-tuan, mati, semua kena cerita kebaikan dia, kan? Macam mana Haji tu, dia dah pergi dah, pergi dah, tapi Masya Allah kita cerita balik, dia ni uzur macam mana pun, tak larat macam mana pun, dia gagah juga nak mari masjid. Dia gagah juga, dia boleh naik motor, dia boleh naik motorkar dia mari juga, sampai juga kat masjid ni, kan? Kita kena cerita benda-benda macam tu di saat dia dah tak ada. Falyashhad lahu bil iman. Tak payah cerita benda-benda lain. Dia duduk masjid tu bukan duduk ni pun sembahyang, lepas tu kang duduk cerita benda lain kat veranda. Duk kutuk sana, duk kutuk sini. Yang tu tak payah cerita. Cerita yang dia sembahyang, Nabi suruh cerita yang tu. Falyashhad lahu bil iman. Maka dah tentulah kalau kita tengok tajuk ni, orang yang menjaga solatnya ayat terakhirnya adalah daripada suratul Fatihah. Mudah-mudahan dia. Kita mati pun dengan suratul Fatihah, kita hidup pun bermula dengan surah Al-Fatihah. Jadi mari kita sama-sama tengok bacaan Fatihah kita ni yang menjadi penyaksian kita awal dan akhir. Boleh tak kita cek Fatihah kita? Okey ke tak okey bacaan Fatihah kita? Okey, kita baca sama-sama nah. Suratul Fatihah. 1, 2, 3. Bismillah. Kuat-kuat sikit. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kadang kita kena perhati Fatihah kita. Pasal apa? Fatihah kita ni dituntut dalam solat, menjadi salah satu rukun daripada rukun salat. Nabi kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak ada salat melainkan mereka dikehendaki membaca suratul Fatihah. Artinya kalau Fatihah kita fail, maka fail lah salat kita. Kalau Fatihah kita tak betul, maka tak betul lah solat kita. Sebab itu kena perhatikan pada sebutan-sebutan bacaan. Bukan nak perfect, tapi jangan sampai berlakunya kesalahan yang besar dalam Fatihah kita. Jangan sampai
berlaku kesalahan yang besar. Contoh dia apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Yang ni kesalahan yang biasa kita duk lakukan. Alamin. Tutup mulut. Bila tutup mulut tu jadi huruf apa? Mim. Al-alamin. Dia kena senyum. Tapi semayang jangan senyum pula lah. Dia semayang senyum seorang-seorang. Al-alamin. Sebutan nun. Jangan tutup mulut. Al-alamin. Itu tutup mulut, dia tukar huruf. Tukar huruf, kesalahan besar. Kemudian tengok lagi, mana lagi kesalahan besar. Saya duk tulis tu kesalahan-kesalahan yang biasa orang duk lakukan, sampai dekat 20 kesalahan besar yang ramai kita duk lakukan. Cuma malam ni saya tak nak terang banyak lah, terang berapa saja. Sebab ini ayat awal kita dan ayat terakhir kita. Kemudian tengok lagi, Ar-Rahmanir Rahim. Yang ni baru tutup mulut. Ar-Rahmanir Rahim. Pasal dia mim. Maliki Yaumiddin. Nun. Maliki Yaumiddin. Sebutan nun ya. Jangan Maliki Yaumiddin. Dia apa? Mim lah. Dia tukar huruf. Bila tukar huruf tak ada makna. Sama ada bertukar makna atau langsung tak ada makna. Kemudian tengok pada ayat berikutnya, Iyyaka na'budu. Sebutan ain. Jangan tukar ain pada huruf hamzah, tak boleh. Iyyaka na'budu. Cuba tuan-tuan ibu ayah semua baca. 1, 2, 3. Ya. Iyyaka na'budu. Na'budu ain. Cuba adik. Iyyaka na'budu. Bukan iyyaka na'budu, itu kanak-kanak. Kanak-kanak tu lain. Iyyaka na'budu. Na'budu ain. Jadi kita bagi betulkan huruf-huruf sebutan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan? Nasta'in. Sebutan sin pun ramai orang duk bertukar. Nasta'in pun ada, dia pergi ke sa. Nasta'in pun ada, dia pergi ke sad. Dia sin. Nasta'in. Nasta'in. Dapat? Kemudian tengok pada ayat berikutnya, Ihdinas siratal mustaqim. Cuba sebut, ikut sebutan saya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat, sebutan sad. Ihdinas ha, sebutan ha. Jangan ni pun ramai juga. Apa yang ya? Ihdina ha. Ihdinas siratal mustaqim. Ha, sebutan ha. Sad. Siratal, ihdinas siratal. Tal, bukan tal. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, sebutan qaf. Okey, sama-sama sebut. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Nampak ya? Kemudian Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini saya tengok sebutan ni majoriti kita baca tak betul. Majoriti sebutan zal. Siratal ladzi zal. Zal ni macam mana sebutan dia? Lidah ni kena sentuh dua gigi ni. Ini kelas tajwid dah malam ni ya. Siratal ladzi. Sebut. 1, 2, 3. Ya.
Siratal ladzina an'amta alaihim. 1, 2, 3. Sebutan zal. Ramai orang duk sebut, dia bukan sebutan, dia tak sebut zal, dia sebut zai. Siratal lazi. Z tu dia tak keluar lidah tu, dia jadi zai. Bila jadi zai, tukar, dia bertukar, punah. Ya. Dia kena zal. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, sama-sama habiskan ayat tu. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Okey. Ghairil maghdub pun ramai orang sebutan ghain, ghain. Ghairil maghdub pun ada sebut gitu. Ghairil maghdub. Mak makan budu. Maghdub tu mak makan budu. Maghdub. Ghairil maghdub. Sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebutan nun. Jadi ini ayat ni kita kena perkemah. Jangan sampai berlaku kesalahan yang besar. Bila berlaku kesalahan besar, rosak, punah habis Fatihah kita, punah habis solat kita. Fatihah awal dan akhir. Fatihah ni penyelamat kita. Suratul Fatihah. Fatihah ni pembuka kepada surah-surah yang lain. Suratul Fatihah ini syifa. Kalau setiap ayat Al-Quran itu syifa dan ada unsur rahmah, kasih sayang, maka Fatihah ibu bagi segala syifa dan juga rahmah. Baca surah Fatihah. Sakit ke apa ke, Fatihah. Surah Fatihah tu pemula kita. Kita nak baca, nak buat ruqyah ke, nak makan ubat ke, nak minum air ke, kan? Suratul Fatihah itu sebagai segala. Tapi tengok kadang-kadang tak jadi. Siapa tak jadi ruqyah ni? Contohnya kan. Baca-baca tak betul. Cuba kita baca betul-betul. Pasal apa solat kita tak berapa nak dapat? Pasal Fatihah kita ada masalah. Kemudian kita tengok pada ayat ni, setiap ayat yang digelar sebagai sab'u mathani. Suratul Fatihah digelar 7 pujian. Sab'u mathani. Selain nama dia Fatihah, Ummul Quran, dia juga digelar sab'u mathani. 7 pujian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kita tengok, kita faham tak selama hari ni kita semayang? 7 ayat ni faham ke tak faham? Kalau saya suruh translate boleh tak agak-agak? Ibu ayah semua boleh ya? Cuba translate sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud dia? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa maksud dia? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha, yang Maha Penyayang lagi Maha Mengasihani. Lagi Maliki Yaumiddin, pemilik bagi hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maksud dia? Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tu kita cek balik tu. Kita dah semayang lama. Hello? Hello? Wah.
Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan bagi mereka yang telah engkau berikan nikmat ke atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan mereka yang engkau murkai dan juga orang yang engkau sesatkan. Kita semayang dah lama dah. Ayat ni berulang 17 kali, itu wajib berulang. Tapi kadang-kadang tak mendatangkan kefahaman dan tak mendatangkan kekhusyukan. Sedangkan kita bicara tajuk malam ni, inilah ayat awal dan akhir kita. Ayat penyelamat kita ni, suratul Fatihah. Jadi mari kita tinjau balik pada suratul Fatihah saja. Betul, kalau tanya anak-anak kita, dia perhati. Di sekolah tu, dia nak bagi peringat tu, sampai dia buat lagu. Kan? Kat sekolah kan? Bagus kan, saya pujilah tu. Siapa yang reka lagu tu. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembahmu, ya Allah hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ada belajar tak kat sekolah? Tak ada. Adik tu tahu. Ni tahu. Pernah belajar? Main nyanyi siap. Bagi tok-tok dengar. Kadang mereka tahu. Yang kita dengar kan. Apa tu? Ini maksud surah Fatihah. Pah pun tak apa nak ingat. Tok pun kadang tak apa nak ingat. Tapi cucu cicit kita ni dah mula reti. Alhamdulillah lah. Ini semua kaedah-kaedah pembelajaran supaya mereka reti asas-asas dalam agama, termasuk surah awal dan terakhir kita, surah Al-Fatihah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, saya suka juga kalau ada soalan nanti saat ni korang boleh tanya soalan lah. Nak tanya soalan apa, saya lebih suka pada soalan. Terus siapa ada soalan boleh tanya soalan. Ada apa-apa soalan tak? Pasal tak syok dia punya kejap ada, kejap tak ada, dia ganggu saya punya ni. Suara tu tak ni. Okey, ada soalan tak? Ada apa-apa soalan tak? Nak tanya apa-apa ke? Fatihah ke? Tanya apa-apa lah, tak kisah. Silakan. Maknanya semua faham kot, no? Tak ada soalan tu, maknanya semua faham. Ya. Ya. Okey. Surah Al-Fatihah 7 ayat, betul tak? Adakah surah Fatihah itu dia mula daripada Bismillahirrahmanirrahim ataupun bermula daripada Alhamdulillahirrabbilalamin? Dia mula daripada mana, tuan-tuan? Jawapannya dia bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu daripada ayat ataupun salah satu daripada surah Al-Fatihah, Bismillah tu. Kecuali menurut riwayat Hamzah, riwayat Warash ataupun pandangan Imam Malik,
rahimahullah, Imam Malik kata bismillah bukan sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Manakala jumhur ulama mengatakan bismillah sebahagian daripada Fatihah. Faham tak? Maknanya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil ayat kedua, ar-rahmanir rahim ayat ketiga, malik yaumiddin ayat keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat kelima, ihdinas siratal mustaqim. Berapa dah? 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7. So, jumhur ulama sama ada mazahibul arba'ah kecuali Imam Malik mengatakan ianya adalah termasuk pada bismillah basmalah. Termasuk begitu juga pandangan qurra. Qurra ni ulama-ulama Quran, dipanggil qurra. Semuanya mengatakan basmalah itu termasuk daripada Fatihah. Cuma bila kita semayang, basmalah tu, ini perbincangan lain pula. Mesti diterangkan ke ataupun diperlahankan? Dijaharkan ke ataupun disirkan? Ini perbincangan yang lain. Tapi majoriti mengatakan bismillah adalah sebahagian daripada Fatihah. Siapa tak baca bismillah, tak sah salat dia. Yang kedua punya perbincangan, mesti terang ke, mesti pelan? Jumhur ulama, jumhur ni kebanyakan para ulama menyatakan bismillah itu bila dalam salat disirkan. Maknanya bismillahirrahmanirrahim. Kita lah yang dengar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan? Dia baca pelannya, kita je yang dengar. Kecuali mazhab besar kita lah di Malaysia ni. Di Perlis saya tak tahu dia pegang apa. Di Malaysia dia pegang mazhab Syafi'i. Bismillah tu terang, jahar. Di Perlis diikut mazhab Ahlul Hadis. Mazhab Ahlul Hadis ni cenderung kepada Hambali, cenderung kepada Imam Malik, ya. Dia Ahlul Hadis. So sir, pelan. Tapi majoriti di Malaysia dia membaca secara jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jahar. Kerana didukung kuat oleh mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Itu dia. So kita bezalah, ada dua masalah situ. Tapi kok mana pun, sir ke jahar ke, bismillah itu adalah sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Dia wajib baca lah. Baca pelan ke, bismillah. Atau bismillahirrahmanirrahim. Dia wajib baca. Jangan tinggal terus. Tinggal terus, habislah solat kita. Pasal kita pegang bismillah sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Lama tak dengar perkataan cedera. Cedera ke tak cedera? Amin tu kan. Okey. Kita nak amin ni, satu soalan tadi kena sama dengan imam ke ataupun kemudian daripada imam? Tu satu soalan. Kemudian panjang dia tu. Tu amin ke amin ataupun amin, macam-macam lah kan orang duk baca kan. Okey, dua soalan tu tang tu. Satunya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bertepatan amin dia dengan amin malaikah, maka diampunkan dosanya yang lalu. Artinya bila kita nak amin ni, dia kena sekata dengan imam, dengan makmum, dengan malaikat. Waladdallin. Amin. Sekata je. Maknanya kena ikut dengan imam lah. Tapi kalau kemudian ataupun terlambat dan sebagainya, tidaklah mencederakan. Cuma afdalnya sekata,
seirama dengan imam. Satu. Yang kedua, tu macam mana? Panjang ke? Kita tu panjang tu. Dia 2 harakat lah kalau ikut tajwid tu, 2 harakat je. Amin. Min tu dia boleh pi sampai 6 harakat. Kan? Amin. Cukup. Tak payah. Kita tu jadi panjang. Dia akan tukar mana tu? Panjang tu dia dah masuk adawatul istifham kat situ. Kalau mengaji bahasa Arab, apakah akan dikabulkan doa kita? Dia jadi masuk macam tu pula. Apakah akan dikabulkan doa kita? Amin. Ya Allah, kau kabulkanlah doa kami. Takat tu ya. Amin. Buat tak? Jadi jawapan dia kena seirama dengan imam, sekata dengan imam. Yang keduanya amin tu cukup dengan tu 2 harakat. Min tu dia boleh pi sampai habis pun 6 harakat. Cukup. Kita pergi Masjidil Haram ke mana macam tu lah. Macam imam yang sekarang ni popular, saya sarankan adik-adik kita duduk dengar juga imam-imam Masjidil Haram baca nah. Adik-adik dengar sana. Antaranya boleh dengar bacaan siapa dia saya nak suggest. La ni yang terkenal, Allahumma salli alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu lagu dia. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu antara bacaan-bacaan Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabi, Salahul Budair, Syekh Salahul Budair, Syekh Imam Dr. Ali Al-Juhani. Jadi adik-adik buka YouTube tu, boleh buka. Ibu ayah boleh tengok tu. Dengar bacaan imam-imam. Sangat terkesan. Fatihah dia pun dah terkesan kat kita dah. Fatihah dia. Itu belum lagi azan apa kan. Boleh dengar tu. Boleh tiru lah. Tadi dengar azan tadi Masya Allah juga. Suara nyaring. Kalau ada bengkel nak buat bengkel azan, nanti saya tengok kita ejah dengan Jaib ke, dengan Jabatan Mufti ke, bengkel azan. Macam mana nak azan, penggunaan suara. Macam mana Alimullah Syekh Alimullah Mekah tu 70-an. Sekarang ni bila dia azan, baru ni sebelum Covid baru ni, dia azan pun duduk atas kursi, tapi suara dia nyaring. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contoh. Di kaedah penggunaan suara tu macam mana cara dia guna? Daripada qara, nawa, jawab, jawabul jawab. Dia ada kaedah suara tu. Kita ni masuk waktu belum? Dah masuk waktu kan? Betul ya? Kerana azan terus ya. Itu penggunaan suara. Jadi tuan-tuan, bolehlah kita latih persiapan pada kita, pelapis-pelapis kita. Imam pelapis, muazzin pelapis, siyak pelapis, jawatan kuasa pelapis. Tu. Macam mana nak mengendalikan masjid dan macam mana nak bagi tarikan orang minat nak datang masjid. Itu semua faktor lah. Semua faktor. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati masa dan waktu kita. Hujan pun lebat, masya-Allah, tabarakallah. Jadi mudah-mudahan Allah kurniakan hujan yang bermanfaat kepada kita. Allahumma sayyiban nafi'a. Wa sallallahumma ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon ampun dan maaf daripada saya
yang baik daripada Allah, yang lemah datang daripada kelemahan diri saya. Wallahu waliyut taufiq wassadad. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.